Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita sambung dengan perbincangan tentang masalah keuangan dan rumah tangga seri kedua. Kebahagiaan rumah tangga bergantung kepada kebahagiaan isteri. Nak rumah tangga kita bahagia, kita kena membahagiakan isteri kita. Kalau isteri kita tak bahagia, itu masalah, akan selalu bertengkar, bergaduh, dan lama-lama kita akan bercerai-berai. Jadi kita pergi ke soalan nombor 1. Perlu ke beritahu duit yang suami bagi itu untuk apa? Jadi pada setiap bulan suami akan bagi duit kan, sama ada melalui akaun ataupun direct lah kepada tangan. Jadi perlu ke suami bagi tahu kepada isteri dia, duit ini untuk apa, duit untuk apa. Dari segi hukum tak wajib pun kan. Tetapi betul saya tulis kat sini. So hukum, ada orang tanya apa tu hukum ni, apa benda hukum ni. So hukum fiqh lah kan. Hukum fiqh lah ada 5 kan. Wajib, harus, haram, sunat, makruh, kan. Dan tasawuf tu apa benda? Tasawuf tu segi tasawuf, adab, akhlak, semua benda yang sama lah. So berbalik pada soalan nombor 1, ya, suami untuk keharmonian rumah tangga, kita kena bagi tahu, suami kena bagi tahu kepada isteri dia, kena jelaskan duit ni untuk apa, duit ni untuk apa, duit ni untuk apa. Mungkin ada suami dia bagi sekali harum, ni duit belanja awak, macam tu kan. Jadi benda tu tak, orang kata apa, tak jelas, kan. Kadang-kadang isteri akan terkeliru, ni untuk apa, banyak ni sahaja ke, ni benda ni untuk apa, untuk bayar hutang ke, untuk makan minum dia sahaja ke, kan, untuk bayar duit apa ke, dia pun tak pasti. Jadi sebab tu adalah lebih baik untuk keharmonian rumah tangga, kita kena berterus terang, kena bagi tahu apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, kita kena cakap dengan cara sampaikan pun dengan cara yang betul lah. Kita tak boleh bagi tahu dengan keadaan emosi. Begitulah juga dalam bentuk hal keuangan ni, kita kena terangkanlah dia duit ni untuk bayar bil air, bil elektrik, ataupun untuk makan, minum, kan. Kita kena terangkan. Di sini saya dah senaraikan lah. Lebih baik adalah senaraikan terus, bagi tahu satu-satu, kan. Betul, satu-satu. Ada duit bagi untuk susu anak, untuk pengasuh anak, duit rumah, duit takaful, bil elektrik, bil air, security fees, estro, makan minum anak, hal ehwal anak. Hal ehwal anak ni macam baju, sabun, shampoo, ataupun ubat anak, siapa yang ada masalah kan anak dia, pampers anak, makan minum wife, barangan dapur, kad kredit, bayar hutang kad kredit, pakaian wife, dan lain-lain perkara seperti tiket flight ke, duit minyak ke, duit kepada parents ke, semua maklumkan, terus terang, cakap saja. Jadi barulah isteri akan nampak, oh sebenarnya banyak, kan, banyak rupanya suami aku keluar duit, bayar untuk ni, bayar untuk ni. Sebab tu dah tak cukup. Jadi kadang-kadang benda ni tak jelas, benda yang samar-samar ni boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan, ketidakpuasan hati, ya, kepada isteri, kan, dan isteri. Jadi sebab tu kena bagi tahulah. Kemudian perlu ke beritahu berapa bagi untuk parents? Perlu atau tak ni bergantung kepada pandaian suami lah, bagi saya. Sebab better, kalau saya better bagi tahulah, kan. Cuma ada sesetengah isteri dia akan membandingkan berapa yang dia dapat dan berapa yang mentua dia dapat. Maknanya ibu suami lah, kan. Dia ada kes-kes yang macam ni. Dia ada perasaan, tak tahulah, dia ada perasaan iri hati ke, cemburu ke, tak puas hati ke. Jadi dia kadang-kadang benda ni perlukan kepada perbincangan lah. Mungkin suami dah bagi RM500 sebelum kahwin, lepas kahwin kena berbincang balik dengan isteri. Ada tak isteri setuju tak kalau bagi banyak tu, dan dia dapat kurang daripada tu, kan.
Tapi suami akan berikan makan minum semua, barangan dapur. Jadi tengok, kena berbincang balik, kena jelas lah bab tanggungjawab tu, kena jelas lah terlebih dahulu. Kemudian baru masuk bab yang ini. Kan. Sebab ada, itulah macam saya cakap tadi, ada isteri yang dia tak berpuas hati kan. So benda tu kena berbincang, dapatkan persetujuan. Dan kadang-kadang benda ni dia kena berubah. Dia tak semestinya dia akan stay. Dia bergantung kepada keadaan. Dia bergantung kepada keadaan. Mungkin pada tahun ni tak ada anak lagi, mungkin bagi lebih. Mungkin bila dah ada anak akan kurang ke, kan. Ataupun bila dah gaji dah makin meningkat, kan, jadi mampu bagi lebih lagi. Yalah, disebabkan faktor inflasi pun kan. Dulu bagi 10 tahun lalu bagi 500. Takkan nak bagi sama juga, sedangkan harga makanan makin naik, inflasi lagi, harga rumah, sewa rumah makin naik kan. Jadi logik lah kena tambah. Tak logik kan kalau kita masih stick benda yang sama. Kan. Dan isteri dia kenalah memahami kedudukan dia tu dan kedudukan ibu mentua dia, kan. Kerana suami dia bertanggungjawab kan kepada mak ayah dia, kan. Suami nak masuk syurga, dia kena di bawah tapak kaki ibu kan. Dia nak kena jaga mak dia. Jadi situlah kadang-kadang isteri dia kena bertolak ansur, dia kena beralah sedikit, kan. Dia tak boleh nak demand sangat. Tengoklah berpada-pada. Benda ni kena duduk berbincang kan. Kalau ada rasa tak apa hati, jangan simpan dalam hati. Kalau simpan dalam hati, siapa pun tak tahu kita tak apa hati, kan. Cakap terus terang, abang saya tak sayang, saya tak setuju. Abang bagi sekian-sekian banyak sebab saya rasa saya patut dapat lebih lagi. Bercakap terus terang. Kalau tak cakap terus terang, suami pun tak tahu, kan. Better berbincang. So saya perlu ke beritahu hutang piutang yang ada sebelum dan selepas kahwin. Bagi saya sebelum ni punya tajuk, better declare lah. Setiap apa, kalau suami ni better declare, supaya isteri nampak apa hutang yang ada, apa hutang yang telah dijelaskan. Kadang-kadang benda tu bila tak nampak tu jadi pertikaian, jadi masalah. Mungkin dulu sebelum kahwin ada hutang duit kahwin, sebab nak kahwin tak cukup duit, jadi terpaksa pinjam, jadi makan masa nak bayar. Kemudian dah kahwin, pindah rumah baru, terpaksa pinjam lagi, kan. Pinjam nak beli rumah ke, ataupun nak berpindah ke rumah sewa, kan, ada down payment lagi. Ataupun berhutang nak beli barang perkakas rumah, berhutang kad kredit, kan. Jadi benda ni kena cakap. Bila tak cakap tu yang akan isteri tak tahu dan akan menyebabkan berlaku kegaduhan. So bagi saya better suami isteri berterus terang. Jadi nampak, suami pun nampak jelas, oh isteri aku banyak ni, dia banyak ni hutang duit dia, kan. Jadi benda tu tak jadi pertikaian, tak jadi isu. Takut nanti satu pihak tu bagi duit sahaja, kan, satu pihak lagi rasa tak puas hati. Benda ni berlaku kan. Ada kes yang mana suami pun dia keheranan mana pergi duit isteri dia banyak sekian-sekian duit, ada banyak duit macam ni. So duit gaji dia memang pun tak boleh usik, memang pun tak boleh ni, kan. Suami tak patut ambil duit isteri pun, walaupun tu akan dijelaskan lah dalam bab seterusnya. Tapi betul-betul serang dalam bab hutang ni, kan. Ada hutang kereta ke, hutang apa kena bayar ke, senaraikan bil macam ni. Contoh beli almari, perlu ke beritahu kepada isteri kenapa beli almari ni. Okey, so kadang-kadang isteri tak nampak bila suami dia buat suatu perkara tu, kan. Contoh dia beli almari buku ke, almari pakaian ke, kan. Pada pandangan isteri tak perlu lah benda ni, bukannya satu keperluan. Isteri merasakan ada benda lain yang lebih utama. Jadi seeloknya suami dibagi tahu. Bukan kata segi hukum, segi hukum adakah suami wajib beritahu? Tak. Bukan kata segi hukum suami wajib beritahu, tetapi untuk keharmonian rumah tangga. Keharmonian rumah tangga, segi adab akhlak, kan, beritahu pasangan hidup. Jadi bila beritahu tu, jadi isteri akan nampak kenapa beli, apa cerita di sebaliknya, kenapa beli. Kalau beli motor, bagi tahu beli motor. Kalau beli kipas, bagi tahu. Panas kan, duduk di bilik atas, tak sejuk contohnya, kan. Jadi taklah nak dipertikaikan benda tu. Sekarang ni
semua benda yang dibuat dipertikaikan. Bila dipertikaikan, suami isteri tak sedari pandangan, jadi akan berlaku krisis, akan masuk ketidakpuasan hati, akan berlaku perbezaan pandangan. Perbezaan pandangan tu okey kalau kita hormat, kita respect, kita terima, kita redha kan. Tapi kalau berlaku masalah bila berbeza pandangan tapi tak respect, tak mau terima kan, itu yang akan jadi masalah dan isu. Seterusnya, perlu ke beritahu apa yang kita harapkan daripada pasangan kita. Ya, kita perlu beritahu dengan jelas, sejelas-jelasnya, supaya pasangan kita tak rasa dia syok sendiri, tak rasa apa yang dia fikir dia saja tahu, tapi pasangan kita tak tahu. Pasangan kita akan blur. Kan? Kita tak boleh menyalahkan orang lain atas benda yang dia tak tahu, dan benda yang sama-sama. Tak ada orang boleh baca hati orang lain, boleh baca fikiran orang lain kan. Jadi sebab tu kita kena beritahu apa yang kita harapkan daripada pasangan kita. Kita harap dia berubah, kita harap dia panas baran, tidak dia kurangkan panas baran dia. Panas baran yang kurang tu sampai tahap macam mana? Kan expectation kita dengan expectation pasangan kita tak sama kan. Kita cakap so dia berubah, so dia kurangkan panas baran, tapi yelah, itu expectation kita sejauh mana? Daripada tahap 10 ke tahap berapa? Ke tahap 5. Padahal pasangan kita mungkin dah berubah pada tahap 10 ke tahap 7 kan. Jadi expectation tu, sebab tu kita kena terangkan, jelaskan apa yang kita expect. Kita expect pasangan kita untuk setiap hari buang sampah kan. Jadi kita cakap, saya expect abang untuk lebih rajin tolong saya dekat dapur ke, saya expect abang untuk beli ni ke. Tapi kita pun, isteri pun kena logik lah kan. Benda tu mesti ada dalam kemampuan dan kawalan. Dan dalam kemampuan kawalan, benda yang suami boleh buat, benda suami boleh kawal, janganlah benda tu sampai terlalu membebankan suami. Memang betul, tanggungjawab tu kadang tanggungjawab suami, tapi benda tu dah terlalu banyak sampai suami pun letih. Suami kerja bawa lori kan, bawa lori, so yalah, bawa lori letih, kemudian balik rumah pun nak kena layan anak lagi semua, nak kena ni kan. Jadi kat situ lah kena ada kesefahaman, perbincangan. Apa yang expect macam ni. So suami kita tanya suami pula, suami rasa suami mampu tak buat sampai tahap macam ni kan. Jadi bagi dia ruang masa. So ini kita akan masuk bab seterusnya lah. Macam mana adanya 3 masa. Masa public, public time, private time dengan me time, dan masa bersendirian. Okey. Perlu ke beritahu tak minta izin suami kalau isteri nak ke kedai atau pasar raya? Dari segi hukum, memang isteri dia wajib bagi tahu kepada suami, kena minta izin. Tetapi seandainya suami telah meredai isteri boleh, suami kata tak apalah, awak tak payah minta izin saya. Kalau awak nak keluar, awak just bagi tahu saja. Kalau suami ada cakap macam ni, dia redha macam ni, tapi tak ada masalah kan, tak ada masalah. Isteri boleh pergi ke kedai ke, pergi ke mana-mana shopping kompleks ke, dengan hanya memaklumkan kepada suami. Ada juga suami yang terus tak kisah, mungkin tinggal berjauhan kan, suami isteri tinggal berjauhan, dan bila balik malam ke kan, bila dah balik malam ke 10 baru call keluarga dia ke kan, baru dia cerita dia pergi supermarket tadi petang macam ni. So macam ni pun kalau suami dia memudahkan isterinya, dan tak ada masalah kan, tak ada masalah. Bahkan ada juga dia sebutkan dalam kitab pun, ada sebut kalau suami isteri tu dia berjauhan sampai berbeza negara pun kan, dari segi hukum memang pun apa orang kata, susahlah bagi suami isteri untuk nak berhubungan, nak melaksanakan tanggungjawab nafkah batin kan. Tetapi kalau masing-masing meredai, tidak ada masalah. Masing-masing meredai benda tersebut, tak ada masalah, walaupun berbeza negara kan, tinggal negara yang sangat jauh. Suami pun jenis faham, tak perlu nak mendesak isteri dia untuk setiap kali nak pergi mana ke minta izin kan. Benda ni okey, tapi dengan syarat kena dapat redha suami dahulu. Tapi kalau tak mendapat redha suami tak pernah bercakap sedemikian, maka isteri dia kena tetap minta izin, kecuali dalam perkara yang telah pun menjadi adat. Contohnya macam pergi kerja kan, dah tahu setiap hari pergi kerja, jadi sekadar orang kata apa, bagi tahulah kepada suami, kan, bagi tahu pada suami kan.
Tapi kalau ikut kitab, kalau pergi kerja, walaupun pergi kerja, tapi pada waktu petang kan, isteri nak singgah pergi ke shopping kompleks, isteri tetap kena minta izin daripada suami dia. Kan, isteri tetap kena minta izin daripada suami dia. Walaupun dia mula pergi kerja, masa balik kerja tu dia singgah supermarket. Ikut kitab memang isteri kena minta izin kan, tapi mungkin suami dia lebih kurang dalam benda macam ni kan. Jadi suami pun tak apalah, tak kisahlah kan. Jadi benda tu tak mendatangkan dosa lah. Tapi kalau tak, memang tak dibenarkan lah kan. Jadi itulah ciri isteri soleha ni, dia apa pun dia kena minta izin lah kan. Dia nak pergi kedai ke, pasar raya ke, kadang-kadang isteri, suami mungkin merasakan macam suami yang nak pergi ke pasar raya, ke kedai ya, untuk memudahkan isteri dia kan. Isteri mungkin akan masak, jaga anak dekat rumah. Jadi suami yang nak pergi. Tapi bagi perempuan, kadang-kadang benda ni adalah benda yang mereka suka. Benda yang mereka suka kan. Orang kata apa term tu window shopping. Kan, window shopping. Jadi perempuan dia kadang dia suka, dia berjalan, dia pergi kan, dia tak beli apa pun kan. Jadi tak ada masalah. Bagilah kepada perempuan, untuk perempuan tersebut pergi pasar raya, pergi ke kedai, sebab dia suka benda ni. Benda ni adalah untuk dia menenangkan fikiran dia, dia nak manjakan diri dia kan. Mungkin dia tak beli apa-apa, dia sekadar tengok kan, ni fitrah. Tapi kalau tahap keimanan yang lebih tinggi, dia akan pakai kaedah takwa lah. Kaedah takwa kan, dia akan amal dengan satu hadis Nabi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai pasar-pasar. Sebentar tak ingin ke pasar-pasar tu kalau dia ada takwa yang tahap takwa yang lebih tinggi lah. Tapi kalau dia setakat biasa-biasa sahaja kan, orang awam ni, jadi kalau dia nak pergi tu tak apalah, izinkanlah isteri pergi, tak ada masalah kan. Cuma kena jagalah dari segi akhlak, dari segi jaga aurat kan, macam tu lah kan. Bolehkah isteri mencuri atau mengambil duit suami tanpa izin? Isteri boleh mencuri ni term yang negatif lah kan. Mencuri term yang negatif. Jadi saya tak mahu guna pakai mencuri. Jadi kita kata isteri mengambil duit suami tanpa izin. Ya, isteri boleh ambil duit suami tanpa izin sekiranya perkara keperluan asas tidak dipenuhi. Contohnya macam makan tak cukup. Ini selaras dengan hadis Nabi kan. Hadis Nabi. Jadi mungkin saya akan share hadis Nabi ni juga. Jadi itulah, isteri memang boleh ambil duit suami sekadarnya tanpa izin dia. Cuma kalau pandangan saya, berbincanglah perkara ni, takut nanti suami pun terasa hati, suami pun akan marah kan. Benda ni mungkin akan membawa kepada kemudaratan yang lebih besar. Jadi perlu difikirkan terlebih dahulu lah. Mungkin kalau setakat duit yang kecil macam RM10 ke RM30, RM50 untuk beli barangan dapur yang telah habis kan, mungkin okey lah kan. Tapi kalau banyak sangat tu, kena memadai lah kan. Sebab ada kes yang orang ni, suami dia memang ada duit, dan suami dia tu macam tak bagilah duit kan, kurang lah bagi duit kan, orang kata berkira jugalah sikit. Cumanya isteri ni dah ambil melampaui batas, sampai RM1,000 dia ambil. Dia beli makan, dia beli pakaian untuk anak dia, untuk dia semua, habis sampai RM1,000. Padahal suami tu sebenarnya menyimpan duit tu untuk hari raya. Kan. Jadi disebabkan situ suami dah mengamuk dah. Kan suami tak boleh nak bagi duit takat makan tu ni kan. Mungkin memadai, sebab tu ramai yang komen juga mengatakan cukup sebenarnya setakat RM400-500 kan. Tapi ni dah melampaui sampai RM1,000 ke RM2,000 kan. Dan kemudian orang ni pula buat pengakuan dan dia bertanya dalam kisah rumah tangga KRT kan, kat Facebook. Jadi itulah, benda ni tak betul lah. Sebab Nabi SAW kata boleh ambil sekadar keperluan kan. Jadi kalau dah sampai tahap macam melampaui batas macam ni salah lah kan. Dan
better macam saya cakap tadi, better benda ni berbincang dengan suami baik-baik untuk tujuan apa nak beli, kenapa ni kan. Kan supaya tak berlaku masalah. Jadi takut juga bila buat macam ni, takut kesannya suami dah tak percaya lagi. Lain kali dia akan lebih berhati-hati, dia dah tak tinggal duit ataupun dia akan nyorot duit dia. Kan sampai tahap macam tu kalau dah agak kritikal lah, dah teruk lah kan. So harap tak sampai tahap macam ni supaya kita dapat berbincang. Cuma dari segi hukum saya nak cakap ni, dari segi hukum. Cuma dari segi keharmonian rumah tangga macam saya nasihatkan tadi lah. So ada dua, satu segi tasawuf ataupun keharmonian rumah tangga ni macam mana pun yang terbaik. Cuma dari segi hukum biar boleh, tak ada masalah kan. Cuma sekadar keperluan sahaja. Bolehkah isteri keluar tanpa izin daripada rumah? Dia sama sahaja macam saya terangkan di atas ni tadi. Kan isteri boleh keluar tanpa izin. Isteri boleh keluar tanpa izin sekiranya berlaku minta maaf, tak sama. Sekiranya berlaku keadaan darurat. Macam contohnya suami dia tak tinggalkan duit makan, kat rumah pun tak ada makan kan. Ataupun rumah tu tengah terbakar ke, dan memang isteri boleh keluar lah kan, keluar izin lah. Tapi kalau nak jumpa kawan kan, tu memang kena minta izin. Dan kalau suami tak bagi, dan kena tanyalah kenapa tak boleh berbincang, apa masalahnya kan. Kena berbincang baik-baik lah. Tak boleh lah mengamuk-mengamuk kan, marah-marah bila suami tak bagi. Sebab memang suami ada hak, itu adalah hak suami. Suami pemimpin dalam rumah tangga kan. Tak bolehlah suami isteri buat, orang kata pun buat muka ke kan. So tanya sebab apa tak boleh. Dah faham kan. Sebab tu benda ni kena tabayun, tak boleh sebab apa. Kan. Mungkin ada cara alternatif lain. Mungkin nak keluar jumpa kawan dan tak bagi, dan tanya sebab apa. Dan lepas tu mungkin kawan boleh datang rumah, ataupun suami boleh, isteri boleh macam pujuk suami ke kan. Jadi saya dah terang tadi keadaan darurat macam tu bolehlah. Kalau isteri dalam contohnya nak pergi rumah mentua, rumah mentua selang dua rumah, dekat jalan atau jalan belakang ke kan. Dan tak ada persefahaman dengan suami dia. Makna kata suami dia memang nak dia minta izin, kan. Suami dia tidak meredai. Kalau dia terkeluar, suami tak ada doa ke ada ni, jadi dia kena minta izin. Tapi kalau dia boleh minta izin dengan suami dia, dia boleh pujuk suami dia. Dia kata, abang boleh tak saya nak pergi rumah mak tanpa minta izin kan, selama-lamanya ke. Kalau isteri suami dia membenarkan, meredai perbuatan tersebut, tak apalah, bolehlah. Saya tak kisah awak tak bagi tahu saya pun tak apa. Dan tidak ada masalah. Kan, dia tak ada masalah. Kemudian seterusnya, bolehkah isteri beli sesuatu yang dia suka guna duit dia tanpa izin daripada suami? Okey. Ini ada banyak pandangan ulama. Bolehkah isteri beli sesuatu yang dia suka guna duit dia tanpa izin daripada suami? Isteri yang bekerja lah. Biasanya isteri yang bekerja, dia ada duit sendiri. Jadi isteri boleh beli sesuatu jika perkara tersebut adalah tidak menyebabkan suami dia boleh mendapat dosa. Contohnya beli makanan yang halal, boleh lah kan. Beli makanan yang halal boleh. Beli apa lagi, beli beg kan, boleh, tak ada masalah. Cuma bila beli pakaian ni, dia kembali kepada ketakwaan, tahap takwa. Adakah isteri ini takwa dia tinggi ke takwa dia jenis biasa sahaja? Kalau isteri yang bertakwa tinggi, yang jenis pakai purdah punya, yang jenis memang tutup aurat betul-betul punya kan, dan suami boleh meredai perkara ini dan tak payah nak minta izin suami, tak payah risau kata kan. Tetapi kalau isterinya tidak sedemikian, jadi dia khawatiri isteri dia tak dapat nak menjaga aurat, nanti suami nak kena tanggung dosa tersebut. Jadi sebab itu isteri kena minta izin daripada suami dia untuk beli pakaian yang dia suka tu. Atau maslahat, bila dia melakukan sesuatu, dia memakai pakaian tersebut yang boleh datangkan dosa kepada suaminya, atau maslahat tersebut, kan.
Sebab ini dia tak pergi beli dengan suami dia. Ini dalam keadaan dia pergi beli sendiri dengan mungkin dengan kakak dia ke kan, di tempat lain kan. Jadi permasalahan begini, dia kena minta izin dengan suami dia. Mungkin dia tangkap gambar, dia tunjuk dahulu. Ni bagus, ni lah ciri isteri solehah. Kan dia berhati-hati. Dia bersikap berhati-hati sebelum dia nak buat sesuatu tu. Kalau tidak, dia rasa pada pandangan dia, pada pandangan dia macam baju tu macam okey kan, tapi pada pandangan suami dia mungkin tak. Saya rasa saya dah terang dalam bab lain juga. So semua saya simpulkan di sini. Begitulah keadaannya. Isteri kena minta izin tu atas maslahat tersebut. Takut nanti bila suami tak ni, kemudian suami tak berkenan, suami tak izinkan dia pakai, dan dia tak boleh nak pakai. Dia tak boleh pakai. Dan bila dia pakai pun dia dosa. Kemudian suami pula nak tanggung dosa dia lagi kan. Kalau baju tu ketat, baju tu biarlah baju yang tidak mengikut tak patuh syariah punya baju, yang tak patuh syariah kan. So itulah. Seterusnya adalah berkaitan dengan bolehkah seorang suami meninggalkan isterinya selama 1 bulan tanpa nafkah yang mencukupi. Ini dalam kes contohnya suami tu dia nak keluar buat dakwah ke, ataupun suami tu keluar atas urusan kerja ke, tak kisahlah. Jadi dia meninggalkan isterinya selama sebulan tanpa nafkah yang mencukupi. Contohnya nafkah yang makan minum yang mencukupi adalah sebanyak berapa? 500 mungkin kan. Tapi dia hanya tinggalkan RM100. Jadi ini bergantung kepada tahap keimanan isteri dia, tahap takwa isteri dia. Kalau isteri dia meredai perkara tersebut, dan tak ada masalah apa-apa lah, suami dia tak ada masalah dari segi tanggungjawab dia, kan. Walaupun dia bagi duit tak cukup, tapi isteri dia redha, isteri dia sabar kan, dia tak ada masalah. Tetapi kalau seandainya isteri dia tidak meredai perbuatan tersebut, isteri dia menuntut hak dia kan, so macam benda ni akan berbalik kepada suami dia, akan menyebabkan suami dia buruklah di mata orang lain. Sebab bila isteri tak bekerja pula, kemudian lagi duit pun tak cukup, isteri pasti akan pergi berjumpa dengan ahli keluarga yang lain. Dan ahli keluarga yang lain akan beranggapan suami jadi suami yang tak bertanggungjawab sebab tak dapat tunaikan. Jadi benda ni akan berbalik jadi fitnah kepada suami dia, walaupun hatta suami dia mempunyai niat yang baik. Sebab matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat tak menghalalkan cara. Kalau isteri dia tidak redha, sebab itu suami dia kena tinggalkan nafkah. Kalau benda basic adalah kena tinggalkan nafkah. This is the basic thing, yang tinggalkan nafkah yang cukup kan, supaya tak berlaku penganiayaan. Takkan nak buat benda baik tapi berlaku penganiayaan, nak keluar mencari rezeki ke ataupun buat dakwah, tapi tak tinggalkan duit kepada isteri, berlakunya penganiayaan di situ. Yang isteri pula kena minta tolong kepada orang lain. So benda ni macam tak betul lah kan. Kecuali kalau isteri redha, isteri bersabar, dia redha, dia bersyukur dengan apa yang ada kan. Dia kata tak apa, dia akan berusaha dapatkan, dan tak ada masalah kan. Dia tak ada masalah lah benda ni. Bila benda ni berlaku, bila berlakunya ketidakpuasan hati, sebab tujuan kita ni nak mengelakkan berlakunya persengketaan, pertelingkahan. Jadi bila benda tu berlaku, tak ada lagi lah permohonan rumah tangga. Jadi akan menyebabkan tak puas hati kan. Dia budak bergaduh, lama akan cerai. Maslahat yang lebih besar akan datang. Kan. Seterusnya, adakah isteri yang nusyus layak terima nafkah? So, pertama perlu difahami dahulu lah, apa itu isteri yang nusyus. Nusyus ni apa benda? Nusyus ni apa benda? Jadi bahagian nusyus ni kita akan bincang dalam bab seterusnya lah dalam bab berikutnya, bab lain berkaitan dengan tanggungjawab. So isteri yang telah nusyus tak layak menerima apa-apa nafkah. Jawapan yang simple macam tu saja. Isteri nusyus tak layak terima apa-apa nafkah. Bolehkah meminta pandangan ibu bapa dalam bab menuntut hak nafkah? Isteri yang nusyus ni tak layak terima nafkah, tapi sekiranya dia telah kembali taat kepada suaminya, dia telah tak nusyus. Contohnya pada bulan 8 hingga bulan 12 dia telah nusyus. Pada period ni dia tak perlu diberi nafkah apa pun oleh suami dia.
dia telah nusyus. Tetapi bila bulan 1 ni berikutnya dia telah kembali taat kepada suami dia, maka suami dia wajib bagi balik lah, wajib bagi nafkah tersebut lagi pada bulan ni. Kan? Bolehkah minta pandangan ibu bapa dalam bab menuntut hak nafkah? Dalam menuntut hak nafkah, sekadar nak minta pandangan secara biasa, boleh. Cuma dalam bab rumah tangga adalah tidak digalakkan. Kenapa? Kerana jarang ibu bapa untuk bersikap adil. Ibu bapa biasanya akan menyebelahi anak masing-masing. Kan? Kecuali kalau ibu bapa itu dia ada ilmu, dia boleh bersikap adil, dan memang bolehlah minta pandangan ibu bapa dia, tetapi masih tertakluk kepada keputusan akhir dengan suami. Sebab suami adalah pemimpin keluarga, dan suami kenalah berbincang dengan isteri dia secara baik. Boleh minta pandangan sesiapa pun, tak ada masalah. Kan? Boleh minta pandangan orang, kan? Mungkin secara bersembunyi, secara berselindung, minta pandangan orang dengan kawan-kawan boleh. Kita jangan kata kita yang ada masalah. Kita cakap, aku ada seorang kawan, aku ada adik-adik aku ada sepupu aku lah yang ada masalah sekian-sekian, padahal dia kita. Itu begitulah caranya. Kan? Cuma dalam bab keharmonian rumah tangga adalah tidak digalakkan, kerana rata-rata bapa jarang untuk dapat bersikap adil. Kan? Sebab tu elok untuk berbincang dengan pakar lah, pakar kaunseling rumah tangga, bincang balik, ataupun boleh bawa ke mahkamah untuk menuntut. Jadi di situ akan disiasat. Kalau tak puas hati berkaitan dengan nafkah, better mungkin macam tu lah. Ataupun macam saya cakap tadi, mula-mula dah present, bentangkan apa bayaran semua macam mana, dan apa yang nak dicapai dalam setahun ni, apa target nak bayar hutang yang mana dulu, 3 tahun apa target, dan 5 tahun apa target, suami isteri punya target. Jadi baru jelas. Seterusnya, seorang suami hendak tunaikan nafkah buat isterinya tetapi kurang berkemampuan. Macam ni nak buat? Apa hukumnya? Seorang suami hendak tunaikan nafkah buat isterinya tapi kurang berkemampuan. Macam ni nak buat? Apa hukumnya? Seorang suami dia masih wajib untuk menunaikan hak isterinya, kecuali apabila isterinya telah redha kepada kekurangan yang dia ada. Kalau isteri dia tak redha terhadap kekurangan tersebut, maka dia telah menjadi hutang, automatik jadi hutang. Tapi kalau isteri dia dah redha walaupun sekali, dah okey dah, kan? Jadi tak boleh bulan ni dia redha, bulan depan dia tak redha, bulan ni dia redha pula, bulan depan tak redha. Dia tak jadi macam tu. Sebagai contoh, mungkin pada tahun pertama perkahwinan isteri redha apa-apa sama, kan? Jadi tak payah bayar kalau isteri meredai benda tersebut. Tapi bila tahun kedua isteri macam dia ada masalah keuangan, isteri pun dia minta menuntut hak dia, kan? Jadi pada tahun ke sini lah akan jadi hutang. Akan jadi hutang. Jika suami tu ni, suami dia ada niat, suami ada niat dia nak tunaikan, tetapi dia kurang mampu. Dia cuma wajib tunaikan macam saya cakap tadi, tapi dia tidak berdosa. Sebab bagi rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan isteri dia pun berkahwin dalam keadaan isteri dia tahu kemampuan suami dia setakat mana. Kan? Berbeza dengan nombor 15 ni, seorang suami mempunyai kemampuan untuk beri nafkah buat isterinya. Okay, dia mampu beri nafkah buat isterinya, tetapi bagi sikit sahaja kepada isterinya. Macam mana nak buat, apa hukumnya? Ni yang dia berdosa lah. Dia mampu tapi dia sengaja tak mau bagi. Dia bagi sikit saja untuk nak bagi isteri dia supaya tak panas sangat, kan? Jadi benda ni suami telah berdosa sebab dia tak menunaikan tanggungjawab dia, padahal dia mampu. Dia sengaja, dan niat dia tu dah awal-awal pun dah tak baik dah. Berbanding dengan berbeza dengan atas ni. Atas ni niat dia nak bagi, ni bawah dia tak mau bagi, bawah tak mau bagi, kan? Kemudian dia anggap sebagai suami yang kedekut lah. Kalau dia apatah lagi kalau dia tak
menunaikan tanggungjawab dia kepada isteri dia, kepada mak ayah dia, kepada masyarakat beragama. Lagilah banyak dia punya dosa lagi yang dia kena tanggung. Ini yang dia dianggap sebagai berhutang. Kalau dia tak tunaikan memang masalah lah. Itu kita akan bincangkan dalam bab hutang. Berapakah nafkah rumah yang suami harus berikan? Nafkah rumah yang suami harus berikan. Okey, nafkah rumah ni, nafkah rumah, dia ada nafkah rumah, nafkah makan minum, nafkah pakaian kan, yang tiga yang ni. So nafkah rumah yang suami harus berikan adalah bergantung kepada kemampuan suami, bukan bergantung kepada apa rumah yang isteri nak tinggal. Isteri nak tinggal rumah sewa yang berharga RM1,000 atau RM2,000, tetapi suami mampu takat RM600 rumah flat. Maka dia berbalik kepada kemampuan suami. Dalam Islam paling minimum adalah apa yang suami mampu. Betul, Islam ni tidak menekan. Yang menekan adalah orang yang tak faham benda ni. Jadi dia yang akan menekan suami dia. Dia yang akan menuntut benda-benda yang di luar kemampuan suami, which is benda ni dia anggap sebagai zalim lah. Menuntut sesuatu yang tak di luar kemampuan suami dia. Suami dia mampu takat rumah flat, dia nak rumah flat RM600. Kalau suami dia mampu rumah yang RM1,000, dan RM1,000. Kan? Itu juga dengan suami dia kena lengkap lah. Nafkah rumah, makan minum, pakaian. Kadang-kadang mungkin suami dia bagi kurang bab ni, kan? Dia bagi kurang bab rumah. Tapi ada suami yang rumah biasa, tapi yang kereta memang dahsyatnya lah, orang kata kan, mahal kereta. Kemudian makan minum pun, memang dahsyat. Makan minum pun bukan biasa-biasa juga. Jadi ada suami yang jenis macam ni, prioriti dia bukan kepada rumah, prioriti dia kepada kereta, kepada makan minum, kan? Kepada lifestyle dia orang ni jenis suka yang travel, kan? Jadi kena ada persefahaman macam ni. Cuma dari segi hukum dia, minimum apa yang suami mampu. Suami mampu makan minum dia macam ni, makan minum 2 kali sehari minimum ikut Islam. Bila suami bagi lebih tu sunat. Suami lebih tu suami melakukan kebaikan, bagus. Suami buat kebaikan dan isteri jangan mengabaikan kebaikan yang suami buat, kan? Sebab 2 kali, minimum 2 kali, tapi suami bagi 3 kali, kan? Kemudian suami bagi duit poket lagi ke. Pakaian pun 2 kali setahun. Mungkin pakaian terlalu banyak dan suami macam rasa macam tak ada keperluan nak beli. Kalau isteri redha, okey, tak ada masalah. Kalau isteri tidak redha, suami terpaksa beli. Tetapi kena menjawablah kalau pakaian-pakaian yang tak dipakai, kena menjawab di akhirat. Kan? Di padang mahsyar nanti, antara satu soalan adalah pengurusan keuangan ni. Okay. So seterusnya adalah suami berjanji nak belikan rumah teras 2 tingkat selepas berkahwin dengan saya. Sehingga kini 3 tahun masih belum beli lagi. Mohon pandangan. Okay. Suami berjanji sebelum kahwin dia nak beli rumah, tetapi ada tak dia berjanji tu nak beli rumah 2 tingkat tu bila? Ada tak jenis close punya, ataupun dia yang cakap open, saya janji kalau kahwin dengan saya akan belikan rumah teres. Boleh jadi dia masukkan adalah 10 tahun lagi, lepas dia dah sukses, 20 tahun lagi, kan? Lepas dia dah sukses ke, bergantung kepada niat. Benda ni susah nak cakap sebab dia bergantung kepada niat individu tersebut. Jadi benda tu kena diperhalusi lah, kan? So isteri kena bersabar lah. Isteri kena, kalau nak bergaduh memang boleh jadi point untuk bergaduh. Kalau nak bercerai dia boleh jadi point untuk bercerai. Tapi kalau nakkan kata apa, rumah tangga yang bahagia, jadi kena faham lah, kena faham pasal situasi suami. Ibu dan isteri mana lebih utama untuk dinafkahi? Okey, ibu dan isteri mana lebih utama untuk dinafkahi? Dia bergantung. Hukum asal adalah isteri nombor 2 selepas suami. Tetapi sekiranya ibu atau parent tersebut dia lumpuh ke, dia dah uzur ke, kan, dia ataupun dia orang tak cukup makan, sampai tahap yang tak cukup makan lah, orang kata, kan, kasih makan petang, which is mungkin hanya suami sahaja yang tahu, isteri tak tahu pun benda ni, kan, suami tak cerita semua, kan, paksa bagi
bagi lebih, ataupun dia mendahulukan isteri ibu dia atas faktor ni. Dengan syarat isteri dia pun ada duit sendiri lah, ada duit simpanan, ada duit sendiri kan. Tapi kalau isteri dia pun tak bekerja, mengharapkan dia, dan ibu pun mengharapkan dia, maka kena berbincang lah. Kena duduk berbincang dengan adik-beradik yang lain, macam mana nak buat. Akan cari kesepakatan, kena redha lah. Kan. Cuma yang terbaik disebutkan adalah bila mana isteri dia meredai perbuatan suami dia untuk melebihkan ibu dia, dan kemudian suami pula melebihkan juga ibu isteri. Maknanya dia bagi kepada mak dia duit, dan dia juga bagi kepada mak mentua dia juga. Kan, mak mentua dia pun dia bagi juga, walaupun tak banyak ke, sikit ke, tapi ada juga difikirkan, ada juga benda tu. Jadi ini yang terbaik lah. Okey, seterusnya, saya merasakan suami beri saya RM1,500 per bulan tidak mencukupi. Okey. Yang ni ada dua situasi. Pertama, ada seorang isteri, dia merasakan suami dia beri dia duit RM1,500 tidak mencukupi. Padahal suami dah pun belikan makan minum, suami dah pun belikan barangan dapur, suami dah bayar sebahagian duit rumah, ataupun duit rumah suami bayar lah kan. Tapi bagi lagi duit RM1,500, tapi isteri cakap tak cukup juga. So benda ni bergantung kepada persepsi. Pada pandangan suami, dia bagi duit tu dah cukup dah. Pada pandangan suami, dia bagi duit tu dah cukup. Tapi pada pandangan isteri, dia patut dapat lebih lagi. Kan. Jadi kadang-kadang isteri tu, kalau ikut hukum, dah lepas lah. Sebab makan minum, pakaian dah ada, rumah dah ada semua kan. Bila dia bagi lagi duit lagi, tapi isteri rasa tak cukup. Sebab mungkin isteri ni berdasarkan pada kisah benar. Isteri ni dia anak orang kaya, jadi dia dah biasa sebelum berkahwin, dia dah bekerja, gaji besar. Jadi dia dah banyak pergi overseas kan. Kemudian dia banyak pegang duit, dia selalu belanja window shopping kan, beli beg berjenama. Kemudian bila dia berkahwin dengan suami dia, dia rasa macam suami dia bagi RM1,500 ni kecil bagi dia. Dari segi hukum sebenarnya dah lepas dah tanggungjawab suami. Cuma isteri rasa macam, dia rasa tak bahagia, dia rasa tak happy, sebab duit dia kecil, sikit. Kan. Jadi di sini memang kalau kata cari salah, memang salah isteri lah. Sebab isteri tak bersyukur, qanaah. Jadi sebab tu suami pula, kita kena faham sudut pandang, persepsi isteri tu dia background dia macam tu. Sebab tu dia merasakan RM1,500 tu tak cukup. Sebab dia nak mengekalkan lifestyle dia yang sebelum dia kahwin tu. Kan. Tapi bila dia dah berkahwin kan, suami dia dah bagi semua macam ni pun, dia rasa macam duit kat tangan tak cukup. Jadi suami kena berbincang balik dengan isteri dia lah. Berapa yang isteri dia nak, dia mampu tak mampu. Macam sama yang saya advice tadi lah. Kan. Yang kebir adalah suami tak bagi apa-apa kepada saya, tapi suami belikan makan minum, pakaian, rumah suami bayar, duit poket tak ada. Jadi segi hukum memang pun dah lepas lah kan. Suami dah belikan makan minum, pakaian, rumah pun suami bayar semua. Jadi tak ada apa-apa kat tangan dia kan. Dia rasa macam tak puas hati kan. Dari segi hukum memang dah lepas dah lah, sebab suami dah pun semua. Jadi tak ada, kalau suami pun mampu setakat itu sahaja kemampuan suami dia, dan isteri kena redha lah, tak boleh nak buat apa lah. Kan. Tapi kalau suami ada lebih, bolehlah bagi. Tapi kalau suami pun nak kena menjawab dengan mak ayah dia lagi, dengan lain-lain tanggungjawab yang ada memang tak cukup lah kan. Kan. Cuma dari segi persepsi, ada isteri beranggapan macam yang atas ni, A ni, isteri ni rasa macam tak cukup. Padahal suami dah buat dah ni semua ni, sama je. Tapi dia rasa tak cukup walaupun dia ada duit poket RM1,500. Sebab tu lah persepsi pada diri dia. Dia rasa macam suami dia belum lagi dah sempurnakan tanggungjawab dia. Macam pelik kan. Tapi ada macam ni. Yang B pula, dia merasakan suami aku dah menunaikan tanggungjawab dia. Dia rasa macam bersyukur dengan apa yang ada.
Cuma juga ada yang mempertikaikan benda ni. Ada yang kata suami kena bagilah juga duit poket. So itu bergantung kepada ihsan suami lah. Kan kalau suami ada lebih, suami bagilah. Kalau suami dah tak ada, nak buat macam mana kan. Yang penting tanggungjawab tersebut telah pun dilunaskan oleh suami. Suami gaji 3,000, keperluan anak 800. Okey. Ni kes sama macam tadi. Suami dia dah pun gaji dia tak besar mana lah, 3,000 saja. Kemudian keperluan anak pun 800. Dia tolak semua kan. Dia pun tak ada simpanan langsung. Tabung haji tak ada, ASB tak ada kan. Padahal keperluan anak tu kan mungkin memerlukan RM1,000. Saya cakap sebesar triliun merah ni mungkin memerlukan RM1,000, tapi suami mampu 800. Dan manakah isteri dia kerja, suami meminta isteri dia untuk bantu dia. Kan, suami dia meminta isteri untuk bantu dia. So kalau isteri yang solehah, isteri yang baik, isteri akan bantu suami tersebut lah. Mungkin pada persepsi isteri, ada setengah isteri dia berfikiran, patut bagi RM1,000, kenapa bagi 800? Padahal suami dia dah bagi semua dah, apa yang dia ada, sampai simpanan pun tak ada. Simpanan tak ada, tabungan tak ada, SG tak ada, sampai apa pun tak ada. Tapi isteri ni asyik mendesak, menekankan suami dia kan. Jadi which is macam tak patut lah. Kalau isteri tu ada duit lebih ke ada apa, dia boleh lah support. Tapi kalau sama-sama tak ada, dan macam saya cakap tadi mula-mula, duduk berbincang, bentangkan, fikirkan apa solusi dia daripada bertelingkah semua kan. So cuma tidak adil lah kalau nak kata suami ni sebagai suami yang tak bertanggungjawab, padahal dia nak bagi tapi dia tak cukup. Itu tidak adil dekat situ lah. Jadi kita tak boleh nak cakap suami sebagai suami tak bertanggungjawab. Dan itu sahaja kemampuan yang dia ada kan, berbanding dengan kes yang ini. Dia ada duit tapi sekejap tak mau bagi, sekejap tak mau bagi kan. Jadi itu dia. Jadi kita kata sebagai suami yang tak bertanggungjawab. Tapi kalau suami tu nak bagi tapi sampai dah habis dah kan, tak bolehlah kita mengatakan kita tidak adil. Kita tidak meletakkan sesuatu itu di tempat dia. Kan. Okey, kita tak boleh terlalu cepat menilai orang, menghakimi orang. Tak boleh macam tu. Okey, saya ni saja. Assalamualaikum.